Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang, salam hari Ahad, salam PKPD hari kedua. Kita stay at home, dah total lockdown, PKPD. Okey, kami Fast to Pre memang jatuh bawah kawasan PKPD. Namun kami secara online kami tak pernah berhenti. Okey, untuk menerima tempahan, untuk sebarang inquiry, okey, untuk sebarang sharing. So pada hari ni, pada petang ni saya akan share mengenai cara ataupun bagaimana untuk mengukur stiker untuk produk-produk tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So sebab saya selalu dapat inquiry macam mana nak buat stiker, lepas tu saiz apa nak buat. Okey, ada yang tunjuk-tunjuk saya nak buat saiz stiker saya sebesar tapak tangan. Tapi kalau besar tapak tangan susah juga saya nak ukur. Okey, tapak tangan saya dengan tapak tangan customer rasa lain-lain. Ataupun ada yang bagi perumpamaan macam-macam cara. Okey, macam-macam cara orang bagi perumpamaan. Ada yang 1 jengkal lah. Okey, 2 jengkal lah. So, jengkal saya dengan jengkal customer sudah semestinya berbeza. So, untuk itu hari ni saya akan share macam mana untuk ukur stiker produk pada bekas-bekas tak kisahlah bekas kontainer ke, bekas apa sekalipun, tapi macam mana cara ukur dia. So bahan-bahan yang diperlukan, okey, semestinya produk anda, okey, packaging produk anda. Contohnya, okey, anda menggunakan Tupperware macam ni, for example, okey. So contohnya Tupperware macam ni, anda perlukan bahan, maksudnya kontainer untuk bahan anda. Okey, sebab sekarang ni pun ramai yang buat food delivery and so on. Okey, semua nak perlukan stiker labeling. Okey, so satu bahan anda perlukan adalah bekas makanan anda. Yang kedua, anda boleh menggunakan tali. Okey, tali atau benang. Paling mudah kalau ambil tali kasut anak-anak lah. Okey, tali. Dan kalau tak ada tali juga, boleh guna option untuk menggunakan kertas. Okey, kertas. Yang ketiga, dan juga pembaris ataupun pita ukur. Macam saya guna pita ukur. Pita ukur, walaupun pita ukur untuk tim Fast to Pre ni memang kata benda wajib lah. Okey, sebab kami bukan sekadar ukur benda kecil, stiker ke apa, even kami ukur banner, signboard apa semua. So pita ukur comel-comel macam ni, memang ada simpanan dalam simpanan saya. Nak cari pembaris yang susah tu. Okey. So first kali saya akan ajar macam mana untuk ukur label. Okey, hari ni saya ada a few contoh yang saya bawakan sekali. Okey, so saya mulakan dengan yang kecil, yang comel ni dulu. Okey, untuk yang kecil comel macam ni, biasa kalau bekas berbentuk bulat, okey, bekas berbentuk bulat kita akan normally kita akan suggest untuk buat stiker bulat juga. Stiker bulat tu tak kisahlah bentuk bunga ke, bentuk bulat ke, bentuk apa sekali bentuk pun kita boleh buat. Okey, asalkan ada design, mesin tu boleh potong. Okey, mesin boleh potong. So cara dia, ambil pita ukur ataupun pembaris. At first kalau yang ini mudah lah. Kalau yang mudah ni kami tak pakai tali kasut ke apa, kita ukur terus saja pada sini. Okey, kalau daripada ukuran ni boleh nampak lebih kurang dalam 11 cm diameter. Diameter 11 cm. Biasa kalau untuk bekas-bekas macam ni, kami tak akan suggest. Contohnya kalau diameter dia 11 cm, kita akan buat kecil sedikit supaya at least orang boleh nampak produk dalam tu. Okey, contohlah yang ni bekas untuk bubur kacang, for example. Okey, so kalau bubur kacang, kita tak adalah kita nak buat besar-besar sampai tu tutup keseluruhan ni. Sebab bila tertutup keseluruhan ni, orang dah tak nampak dah. Kalau daripada atas, orang dah tak nampak apa dalam tu. Okey, sebab kira makanan dah sedap, produk dah cantik, takkan kita nak tutup cover terus secara keseluruhan. So, kalau untuk diameter 11 cm, okey, biasa kita akan buat stiker 5 ke 7 cm. Okey, saya bagi contoh. Kalau saya buat 7 cm okey, 7 cm dia akan duduk dekat tengah-tengah ni, just nice. Okey, kalau saya tak dapat nak buatkan petak. Okey, saya ukur. Boleh juga kalau daripada tali kasut ni nak ukur. Okey, 7 cm sampai sini. Okey, maksudnya lebar 7 cm tu dia akan duduk just nice macam ni. Okey, daripada hujung jari saya ke jari. Maksudnya dia tak tutup keseluruhan bekas. Biasanya kita akan buat macam tu lah. Kami akan suggest untuk buat macam tu. Bukan sahaja dapat menjimatkan kos, malah untuk customer, supaya customer boleh nampak apa produk dalam ni. Okey, itu kalau contoh untuk bekas berbentuk bulat.
Okey, macam mana pula kalau untuk bekas kontainer yang besar macam ni? Okey, biasa yang ni macam-macam orang boleh letak makanan-makanan berat. Okey, spaghetti, chicken chop, what else? Apa-apa saja, kek ke apa saja. So, untuk kontainer bekas macam ni, okey, saya akan suggestkan untuk ambil kertas. Okey, untuk ambil kertas, kita ukur saiz apa kita nak buat. Okey, for example, kita lipat kertas. Saiz maksudnya kita agak-agak kita tahu dulu apa saiz yang kita nak buat. Okey, kita ambil kertas, kita lipat ataupun gunting pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekejapnya. Okey, so contohnya saya ambil kertas ni, saya acukan pada bekas sini. Okey, so ini saiz yang saya agak-agak saya buat suggest macam ni lah. So kalau nak buat kecil lagi ke besar lagi tak ada masalah. Okey, once kita dah ambil kertas dan kita dah acu pada bekas kontainer ini, okey, kita ukur saiz kertas ni. Kertas ni saiz apa? Okey. Okey, kertas ni saiz dia 12 cm lebar. Tinggi dia 9 cm tinggi. So daripada situlah kita boleh decide stiker kita nak buat stiker saiz 12 kali 9. Even kalau nak buat kebesar lagi pun ataupun kecil lagi pun boleh, tak ada masalah. Okey, contohnya. Sebab semestinya lah kalau lagi besar saiz stiker tu lagi modal lagi mahal harga saiz tu. Okey, contohnya macam ni. Kita nak buat kecil molek je supaya kita boleh nampak produk dalam ni. Contohnya kalau kita beli Yong Tau Fu ke, sebab sekarang ni dah ramai dah tak ada dah, customer dah tak letak dalam plastik. Okey, banyak yang dah guna bekas-bekas macam ni sebab one of the purpose kenapa peniaga ataupun usahawan-usahawan meletakkan label adalah satu semestinya untuk repeat order lah. Untuk orang kenal brand dia, branding. Okey, untuk orang kenal makanan dia apa semua. Itu nanti saya akan explain lagi lanjut. Okey, next session saya akan explain lagi apa jenis stiker yang ada. Okey, hari ni saya nak fokus untuk cara mengukur stiker. Okey, so ini contohnya kalau untuk bekas macam ni saya nak letak center macam ni. Okey, tadi saya buat besar kan, yang ini saya buat kecil sikit. Dan seterusnya kita dah ada saiz pada kertas ni. Kita ukur kertas ni. Okey, kertas ni lebar dia dalam 10 cm. Tinggi 6 cm. So kita boleh order stiker saiz 10 kali 6 cm. So sebaik-baiknya ukuran dalam cm lah. Cm ataupun mm lebih mudah berbanding dengan inci ya kalau untuk item-item yang kecil macam ni. Okey, so selesai untuk yang bahagian permukaan atas. Next, kalau bekas yang macam ni. Okey, kalau yang bekas yang macam ni, kalau memilih option untuk membuat keliling. Okey, membuat stiker keliling. Cara yang sama juga, ada dua cara. Okay, first kita boleh gunakan tali kasut. Kalau nak buat full, maksudnya just lilitkan sahaja tali kasut ini pada circumference. Okay, pada circumference botol. Okay, lepas tu kita tanda daripada mana hingga mana stiker tu bertemu. Dan kita ukur panjang tali ni. Okay, misalnya, okay, saya dah ukur pada botol. Okay, next saya akan ukur pada semestinya kalau yang mana yang ada pita ukur, mana yang ada pembaris lebih mudah lah. Okay, so kita ukur bahagian mana yang kita tanda. Okay, kalau ada benang yang dah tak guna ke apa, kita boleh potong terus lah. Bahagian mana kita, contohnya macam ini tadi saya dapat ukuran 36 cm. Okey, 36 cm untuk ukur lilit botol. Setiap botol berbeza. So janganlah bila kita nak buat stiker tu kita bagi tahu sebab ada juga supplier ada juga customer bagi tahu saya guna bekas ni untuk bekas 15 ml. Contohnya, okey, produk-produk sanitizer ke benda yang kecil macam tu, benda spray kan. So customer akan bagi tahu saya guna botol 15 ml. Tapi kita perlu tahu bahawa 15 ml bentuk dia boleh jadi macam-macam bentuk. Okey, botol tu boleh jadi datang dengan berbagai cara. Okey, mungkin 15 ml dia kurus tinggi, ataupun mungkin 15 ml dia gemuk. Okey, gemuk rendah. So kita perlukan ukuran.
Okey, so tadi saya dah dapat 30. Okey, itu cara kalau nak ukur menggunakan tali. Ataupun kita boleh ambil kertas juga, cara yang sama. Kita lilitkan pada bekas. Okey, kalau nak buat full lah, for example. Okey, daripada tinggi ke tinggi, daripada bibir bekas, okey, ke bibir bekas, full tinggi. Lepas tu dah siap kertas ni, kita akan ukur kertas ni. Okey. Kita akan ambil pembaris ataupun pita ukur. Kita akan ukur kertas ni panjang, maksudnya yes, panjang kali dengan lebar kertas ni. So daripada situ kita akan dapat saiz untuk stiker. So even benda yang sama, contohnya sebab tadi saya buat secara ukur lilit secara keseluruhan. Okey, tapi anda kata tak nak buat secara keseluruhan, kita nak buat depan sahaja. For example, nak jimat kos. Okay, so kita boleh just potong kertas ni. Okay, so stiker ni kita nak tampal depan sahaja. So once kita dah dapat ukuran pada kertas ni, kita ukur kertas, ukur ukuran saiz kertas ni. Ataupun mungkin yang ni mungkin tinggi sangat, saya nak rendahkan lagi. Boleh, tak ada masalah. Kita kecilkan lagi kertas ni. Sebab apa kita menggunakan kertas? Sebab inilah contoh nanti stiker yang stiker lah yang kita akan tampal nanti. Okey, so yang ini just di bahagian tengah. Okey, bahagian tengah bekas dan bahagian depan bekas saja. Belakang bekas tak ada. Okey, so daripada situ kita ukur saiz kertas ni saiz apa. Okey. So kalau daripada kertas ni kita akan dapat 10 cm kali dengan tinggi dia dalam 5 cm. So inilah saiz stiker yang kita nak. Okay, so setiap saiz untuk setiap bekas semestinya adalah berlainan. So the same thing. Okay, ini untuk saya ukur pada bekas yang ini. Next, kalau ukur pada jar seperti ini. Okay, untuk ukur jar seperti ini pun sama juga. Sama ada nak buat full ataupun tidak. Okay, kita boleh buat macam ni. Kita lilitkan kertas dia. Okay, once kita dah lilit kertas, kita ukur saiz ukuran kertas. Okay, contohnya saya dah lilitkan macam ni. Kita ambil pita ukur atau pembaris. Kita ukur panjang kali dengan tinggi. So kalau ada yang macam for example tak nak buat sebab nak kurangkan kos, so tak nak buat secara keseluruhan, kita boleh buat kecil sikit. Untuk tampal di bahagian depan sahaja. Okay, macam ni misalnya. So ini sesuai lah kalau untuk botol-botol macam Choco jar ke, okay, benda-benda yang dalam jar lah. Okay, so kalau ini untuk bahagian depan sahaja. So lebih mudah untuk customer nampak produk kita, okay, dan juga dapat jimat kos pada stiker. Okay, so itu sedikit saya nak kongsi cara macam mana untuk ukur stiker. Okey, cara dia sangat mudah. So janganlah bagi kami ukuran saya nak buat 1 jengkal, 2 jengkal, besar tapak tangan. Okey, sebab tapak tangan setiap orang berbeza. Jengkal setiap orang pun berbeza. Okey, kadang-kadang mungkin ada customer, saya rasa bila kami minta ukuran, bila customer macam tu kami tak dapat nak anggarkan. Okey, besar 1 jengkal. 1 jengkal. Okey, kalau jari saya mungkin besar macam ni. Okey, kalau mungkin ada yang jari pendek sikit. So bila benda tu dia akan, memang kita boleh buat plus minus, tapi sebab kita nak benda tu exactly macam mana duduk dalam produk tu. So biasa memang kami akan ajar cara, biasa akan menggunakan kertas lah, kertas ataupun menggunakan tali ataupun benang. Okay, so itu sedikit perkongsian saya pada hari ini untuk cara-cara macam mana untuk mengukur stiker, okay, untuk diletakkan pada produk anda, okay, pada bekas makanan anda dan sebagainya. So untuk esok saya akan share pula cara. Okay, sekejap So untuk sekejap. Okay, so untuk esok saya akan share pula bagaimana cara, bukan bagaimana cara, maksudnya apa stiker-stiker yang sesuai, okey, untuk digunakan dalam produk-produk anda. Sebab yang saya share tadi adalah untuk bekas-bekas makanan. Okey, even kalau untuk plastik-plastik packaging, okey, cara dia pun sama sahaja. Okey, contohnya ada plastik frozen ke apa. So kita ambil plastik tu, kita ukur stiker pada plastik tersebut. Okey, so hari ni itu saja sharing saya untuk
cara-cara mengukur stiker untuk diletakkan pada produk anda. Pada hari esok saya akan share apa stiker-stiker jenis stiker-stiker yang sesuai, okey, untuk digunakan. Contohnya ada produk kambing perap, okey, dia ada a few type of stiker yang sesuai untuk digunakan, okey, tapi kami akan bagi tahulah, kami akan explain more mana yang jimat kos, mana yang tahan untuk produk tersebut, mana yang kalis air dan sebagainya, mana yang jenis stiker-stiker normal, stiker-stiker biasa yang paling bajet, okey. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa untuk saksikan next sharing session saya. Okey, nanti saya akan share more dalam produk-produk stiker. So jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami Fast2Print, dan juga follow dan subscribe. Like dan subscribe YouTube channel kami. So itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.